Assalamualaikum. Okey guys, hari ini kita ada sebuah crossover elektrik yang dihasilkan oleh BMW, iaitu BMW iX3. Sebenarnya kebanyakan kereta elektrik memang ada masalah berkenaan dengan berat, iaitu berat ni disebabkan oleh bateri yang berat. Sebab apa kena pakai bateri yang berat? Sebab kereta ni energy density dia kurang berbanding dengan kereta petrol. Jadi untuk memanjangkan jarak perjalanan, bateri kereta ni terpaksa menjadi besar. Bila besar, bateri itu berat. Bila berat, bawa kurang sedap. Tapi BMW iX3 membuktikan bahawa kereta ni walaupun berat sebenarnya sedap. Jadi sebelum kami meneruskan bual bicara, sebelum kami membawang berkenaan dengan BMW iX3 ini, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang subscribe, menekan butang share dekat YouTube, Instagram, TikTok dan juga Facebook kami. BMW iX3 merupakan derivatif kepada BMW X3, iaitu sebuah sedan BMW 3 Series yang dijadikan SUV. Dan untuk pengetahuan penonton sekalian, BMW iX3 ini dihasilkan oleh jurureka bentuk ataupun designer paling muda, iaitu Kelvin Look. Designer paling muda dalam BMW menghasilkan desain yang paling agresif untuk BMW iX3. Dan untuk kemasan BMW iX3 ni, dia datang dengan kemasan M Sport. Ini bermakna rekaan luar ni lebih garang berbanding dengan BMW iX yang biasa. Dan untuk kereta varian elektrik ni, kita boleh tengok dengan beberapa kemasan yang menunjukkan ia adalah sebuah kereta elektrik. Seperti calitan biru dekat lampu, dekat dia punya kidney grill, dekat side port, dekat sport rim dan juga dekat bahagian belakang. Dan kereta ini, kalau kita tengok, dia ada lettering I. I ini mungkin membawa maksud elektrik, inspire ataupun impressive. Dan untuk kereta ini, dia datang dengan dua variant, sama ada inspire ataupun impressive. Untuk variant impressive, ia akan datang dengan rim sebesar 20 inci serta lampu depan dengan teknologi laser light. Okey, ini bahagian dalaman BMW iX3 di mana saya rasa rekaan dalaman iX3 ni lebih cantik berbanding dengan BMW iX yang lebih mahal. Sebab dia masih mengekalkan ciri-ciri sebuah BMW. Dia ada steering macam biasa dan dia ada tombol gear, dan susun atur kokpit ni dipanggil BMW Live Cockpit Professional ni menggabungkan butang-butang fizikal serta beberapa ciri butang tambahan yang lain yang ditanam dalam skrin 12.3 inci ini. Jadi, bila kita ada gabungan butang fizikal serta butang yang ada dalam skrin tu, ini bermakna kita boleh mengawal, sebagai contoh, kita boleh kontrol aircon ni dengan lebih baik. Tak adalah kita nak cari semua dalam skrin ni. Dan satu lagi, ciri yang ada pada kereta ini ialah skrin ini boleh mengesan hand gesture. Sebagai contoh, kita nak kuatkan kita punya volume, kita boleh pakai jari saja untuk menguatkan volume kereta ini. Okey, sekarang kita duduk dekat bahagian belakang dan dengan ketinggian saya 165 cm. Ya, saya ada ruang kepala yang selesa serta ruang kaki yang selesa. Walaupun kereta ini sebenarnya asalnya menggunakan platform ICE, platform untuk kereta berenjin petrol, tapi bila kita duduk sini, ruang kaki, ruang lutut saya memang duduk dengan selesa. Kita tak terjungkit ke atas macam ni. Kita rasa sangat selesa. Tapi dia masih ada hum dekat bahagian tengah dia.
Secara keseluruhan, warna kabin inilah warna hitam. Kalau kita nak rasa luas, kita kena buka panoramic roof kat bahagian atas. Baru nampak cantik dan nampak luas. Dan antara beberapa penawaran yang ditawarkan oleh BMW termasuklah 16 speaker Harman Kardon dengan kuasa 460 watt, corong penyaman udara, suhu untuk kawalan untuk aircon belakang, USB point serta perehat tangan. Dekat belakang kita ada lebih kurang 510 liter ruang kargo. Kurang 40 liter sahaja berbanding dengan varian petrol. Dan ruang ini kalau kita lipat semua cushion dekat belakang ni, kita boleh mendapat sekitar 1567 liter. Dahlah cantik. Luas pula dalam tu. Ini memang BMW yang best. Dekat dalam dunia ni, BMW iX3 ni hanya ditawarkan dalam satu varian saja. Satu motor elektrik saja dan satu jenis bateri saja, iaitu motor elektrik yang dipasang dekat roda belakang. Sama macam BMW yang lain, iaitu resipi original BMW. Manakala roda depan hanya untuk steering. Dekat motor di roda belakang tu, dia menghasilkan kuasa sehingga 282 horsepower dan 400 Nm torque daripada 0 RPM. Memang mantap gila lah motor dia tu kan. And then daripada motor tu, dia menggunakan bateri lithium ion sebesar 80 kWh. Tapi usable power sebenarnya untuk bateri ini adalah sekitar 74 kWh. Bateri ni kalau kita charge penuh, kita boleh dapat lebih kurang 453 km untuk satu pengecasan penuh mengikut perkiraan WLTP. And then bateri ni pula kita boleh charge. Let's say kalau kita beli kereta ni, kita nak charge kat rumah dan kita install kita punya charger 11 kWh. Kereta ini memerlukan masa sehingga 7.5 jam untuk charge penuh daripada 0 hingga 100. Tapi secara realitinya, orang takkan charge daripada 0 ke penuh. Bila balik rumah, let's say kita ada 40%, kita charge. Kita ada 50%, kita charge. Ada 60% pun kita charge. Isu dekat sini, kita takkan charge dekat 0. Kita akan top up bateri. Sama macam kita charge handphone kita. Kita jarang biarkan bateri ni dalam keadaan kosong. Sebab bila kita charge daripada keadaan kosong, sikap itu boleh menyebabkan bateri ini menjadi cepat rosak. Kalau kita pergi ke highway, let's say kita nak cepat, kita boleh gunakan DC fast charger. Kereta ini sebenarnya dia menggunakan arkitektur yang lama, iaitu yang menggunakan arkitektur 400 volt. Dan arkitektur ini dia hanya menggunakan sistem pengecasan 150 kWh sahaja. Jadi daripada 10% kepada 80%, dia memerlukan masa dalam 32 minit saja. 32 minit tu sebenarnya kalau kita berhenti, kita charge, kita pergi solat, kita minum, kita pergi toilet, sebenarnya lebih daripada cukup. Sebab biasanya kalau kita sampai kat tempat pengecas, kita tak charge daripada 10%, kita akan charge daripada 20%, 30%, dan kita nak top up sehingga 80%. Sebab apabila melebihi 80%, kita tak akan dapat kuasa maksimum daripada charger tu. Okey, dari segi prestasi, walaupun kereta ini dia punya torque lagi tinggi berbanding dengan varian petrol, tapi pecutan 0 ke 100 kereta ini adalah kurang sedikit berbanding dengan varian petrol. 0 ke 100 dibuat dalam masa 6.8 saat. Manakala top speed kereta ini pula adalah sekitar 180 km sejam. Dan mesti ada orang tanya, torque dah tinggi, kenapa tak dapat pick up ataupun dia punya pecutan tu lagi baik daripada petrol? Kereta elektrik ni sebenarnya dia berat berbanding dengan kereta petrol. Sebagai perbandingan, kereta ini sebenarnya 400 kg lebih berat daripada varian petrol M30i M Sport. Ya, 400 kg dan kereta ini perlu tampung. Jadi berat itu menyebabkan prestasi kereta ni agak kurang. Dan kalau kita compare dengan kereta elektrik yang lain, berat ini menyebabkan kereta ini
ada masalah ketika di selekor. Bila kita berat dan kita bawa dengan laju, kita akan menghasilkan inertia ataupun momentum. Dan momentum ni semakin laju, semakin berat, dia menjadi semakin tak best. Especially bila kita nak lalu dekat selekor. Kebanyakan kereta elektrik akan menggunakan suspensi jenis pasif. Maksudnya spring dan juga absorber tu biasa, sama seperti kereta petrol yang biasa. Kalau kereta itu direka sebegitu rupa, masalah yang timbul adalah, let's say kalau kita bawa laju, kereta itu berat, kita kena gunakan spring yang keras. Bila kita bawa laju, baru kita rasa kereta tu best. Kalau kita bawa slow, tak best pula. Nak kena bawa laju. Bila kita bawa slow, lalu jalan tak rasa, memang kita akan rasa macam naik kancil potong spring. Memang tak best. Jadi untuk mengatasi masalah berat itu, BMW menggunakan suspensi adaptif untuk BMW iX3. Ciri ini tak ada pada BMW iX. Jadi kalau kita compare, kalau kita bawa BMW iX3 dengan BMW iX, kita boleh rasa BMW iX3 ini lebih sedap untuk dipandu berbanding dengan BMW iX yang lebih mahal. Pelik kan? Tapi itulah realiti dia. Bercakap berkenaan dengan brake. Sistem brake kereta ini sebenarnya dia ditawarkan dengan menggunakan regenerative braking. Tujuan dia untuk kita capture balik bateri tadi, kita capture balik tenaga kinetik dan kita sumbat semula ke dalam bateri. Tapi sebenarnya kita boleh ubah dia punya kekuatan brake regenerative itu. Dalam kereta elektrik untuk BMW iX3 ni, dia ditawarkan dengan 3 mode pemanduan, sama ada Sport ataupun Eco Plus ataupun Comfort. Dekat sini ada tulis Comfort. Kalau kita gunakan Sport, dia akan lepaskan kuasa habis. Dia tak ada sekatan, dia akan bagi habis. Tapi kena ingat, bateri akan cepat habis. Instead dapat 453 km, silap hari bulan, 200 km kita dah habis bateri. Sebab itu dia ada Eco Pro. Eco Pro ni dia akan mengurangkan kuasa bateri, dia akan hadkan kelajuan kereta dan juga hadkan kekuatan aircon. Jadi kita dapat WLTP 453 tu insya-Allah boleh dapat. Tapi dalam keadaan Eco Pro, brake regeneratif ni menjadi terlalu kasar, menjadi terlalu kuat. Jadi kadang-kadang bila kita lepas pedal minyak, dia akan rasa nak memberi. Kita rasa macam tersentak-sentak. Jadi the best setting untuk kereta ni sebenarnya adalah menggunakan setting dalam Comfort. Dan satu lagi kelebihan BMW iX3 berbanding dengan kereta elektrik lain adalah steering dia. Saya tak tahu macam mana nak cerita, tapi steering depan ni, yang ada depan saya ni sebenarnya sangat reaktif. Sama saja dengan kereta petrol yang lain yang dihasilkan oleh BMW. Dia sangat komunikatif. Kita boleh rasa bila kita ambil selekor macam ni, kita boleh rasa respon tayar depan tu sangat pantas. Kita tak rasa macam kita tersekat-sekat. Sebab setengah kereta elektrik yang lain, bila kita pandu terlalu laju, kita masuk ke dalam selekor, kita sebenarnya struggle nak masuk selekor tu. Sebab bila momentum terlalu besar, kita nak masuk selekor ke kiri ataupun ke kanan, tapi kereta tu nak terus ke depan. Itulah yang bahayanya berkenaan dengan masalah berat ni sebenarnya. Kalau kita compare dengan brake regeneratif, sebenarnya kekurangan BMW iX ni, dia tak ada pedal selector untuk meningkatkan kekuatan brake. Kalau ada, lagi bagus. Dan satu perkara yang saya perhatikan ialah sistem brake regeneratif kereta ini, dia akan berhubung terus dengan sistem radar ACC pada kereta ini. Let's say dia detect kereta dekat depan, dia akan tolong brakekan awal-awal supaya kita tak terkejut, dan pada masa sama dia akan recapture balik tenaga kinetik untuk ditukar menjadi tenaga elektrik. BMW iX3 juga ditawarkan dengan pakej keselamatan penuh yang dipanggil Assistant Professional Package. Dia memang cukup lengkap, ada semua dengan sistem teknologi safety active yang ditawarkan. Tapi yang paling saya suka ialah, sebagai contoh, ciri ni hanya ada kebanyakan pada kereta mewah lah. Iaitu, let's say kalau ada motor ataupun kereta lain dalam kita punya blind spot, steering ni akan vibrate untuk memberi amaran kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Kat kiri atau kanan kereta kita ni ada objek dekat blind spot kita. Yang kedua,
dia punya sistem keselamatan aktif ni, AEB and then so on semua ni, kita boleh matikan dengan hanya menggunakan butang yang berada dekat dashboard kita ni. Dan kita boleh customize apa yang kita nak matikan dan apa yang kita nak aktifkan mengikut sesuka hati dan cita rasa kita. Jadi kita tak adalah perlu nak selak satu-satu sistem, nak cari, nak tutup. Tak, kita customize je kat sini. Dan butang ini juga menunjukkan status terkini keadaan safety kita. Kalau hijau, semua safety system on. Kalau orange, setengah sistem tu telah dimatikan. Okey, untuk satu lagi aspek keselamatan sebelum yang saya terlupa, bunyi. Ya, kereta ini menghasilkan bunyi yang dihasilkan oleh Hans Zimmer, iaitu jurureka bentuk bunyi untuk filem-filem seperti Batman, filem Gladiator dan juga Keluang Man. Dan bunyi ini sebenarnya dihasilkan untuk memberi amaran kepada pejalan kaki dekat luar. Dan bunyi ini juga dihasilkan untuk menghasilkan satu bunyi, sebab motor elektrik ni sebenarnya tak ada bunyi. Jadi dia kena menghasilkan bunyi sintetik. Dan bunyi ini dihasilkan melalui 16 speaker Harman Kardon. Memang sedap, memang bunyi agak futuristik. Okey bang, apakah kelemahan kereta ni? Kelemahan pertama ialah kereta ini sebenarnya agak mahal jugalah. Untuk varian impresif, harga yang ditawarkan ialah RM328,000. Ya, agak mahal jugalah, sebab kalau kita bandingkan dengan jenama yang baru masuk di Malaysia, let's say Tesla hanya ditawarkan dengan harga RM199,000 sahaja. Ya, pening juga orang ramai dibuat oleh Tesla ni. Harga dia memang sedap dengar. Dan dengan harga itu sebenarnya anda perlu menambah sekitar RM11,000 lagi untuk mendapat 5 tahun jaminan daripada BMW tanpa jarak perbatuan. Let's say kalau anda nak servis kereta ni tanpa jarak perbatuan dan malas nak fikir, anda kena tambah lebih kurang RM6,500 lagi. Dan kalau anda nak beli wallbox ataupun pengecas daripada BMW, anda kena tambah lagi RM5,000. Di top up, harga dia akan melebihi RM328,000. Tapi realitinya, harga RM328,000 tadi sebenarnya adalah lebih murah berbanding dengan BMW iX M30i petrol, varian yang paling mahal. Ya, sebab kereta tak ada cukai. Jadi kereta ini lebih murah. Tapi kalau nak dibandingkan dengan kereta elektrik yang lain, saya boleh berani cakap, saya boleh berani jamin bahawa BMW iX3 ini adalah kereta elektrik yang dengan handling yang paling sedap yang pernah saya bawa, sebab dia menggunakan sistem penyerap hentak adaptif. Sekian saja review kami berkenaan dengan BMW iX3. Sehingga kita berjumpa lagi untuk review kereta elektrik yang lain. Sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang subscribe dan juga menekan butang share dekat saluran media kami dekat YouTube, TikTok, Facebook dan juga Instagram. Dan jangan lupa untuk WhatsApp saya untuk bertanyakan kereta elektrik. Bye-bye.